Filem ini bermula dengan menunjukkan sebuah lori kontena yang telah hanya dihalau keluar dari sekatan yang terkenal kawasan 51. Lori itu dalam perjalanan ke beberapa tempat sambil diiringi oleh askar. Daripada perbualan para askar ini, menunjukkan bahawa mereka tidak mengetahui kandungannya daripada bekas yang mereka hantar. Pada sebelah lagi, ada pasangan pengantin yang sedang menikmati hari pertama perkahwinan mereka. The wanita yang sangat gembira memberi suaminya sebuah kesenangan yang tidak terhingga. Memandangkan lelaki itu terlalu seronok dengan perempuan itu tindakan, dia tidak menyedari bahawa kereta itu dia memandu telah tersasar dari lorongnya. Akibatnya, kereta pasangan suami isteri itu bertembung dengan lori yang mengangkut bekas misteri itu. Panglima yang mengetuai konvoi lori menerima panggilan daripada ibu pejabat menyuruh mereka menjauhi bekas itu. Namun, sebelum mereka dapat dengar apa yang ibu pejabat katakan, misteri makhluk tiba-tiba keluar dari bekas. Makhluk misteri itu ternyata zombie, dan dia mula menyerang tentera di sana. Selepas kejadian itu, zombie dan yang dijangkiti askar bersiap sedia untuk menyerang bandar Las Vegas. Bandar Las Vegas, yang mempunyai berjuta-juta rakyat, kini telah bertukar menjadi sebuah bandar zombie hanya dalam satu malam. Kerajaan terharu dalam usahanya untuk membasmi virus zombie kerana penyebarannya yang cepat. Insiden itu akhirnya memaksa kerajaan untuk mendirikan dinding kontena di sekeliling keseluruhannya bandar Las Vegas dengan meninggalkan zombie di bandar. Beberapa bulan kemudian, seorang bekas tentera bernama Scott Ward mendengar berita itu memberitahu Presiden sedang merancang untuk mengebom bandar menggunakan bahan letupan rendah senjata nuklear. Kemudian, pemilik kasino, Tuan Tanaka, datang ke tempat kerjanya. Dia menawarkan Scott misi mendapatkan semula $200 juta daripada bangunan kasino di bandar mati Las Vegas. Secara terperinci, Encik Tanaka mengarahkan Scott membentuk satu pasukan untuk melakukannya misi, dan pasukan yang mengambil bahagian akan diberi ganjaran $50 juta daripada wang yang berjaya diambil. Tempat kejadian kemudian beralih ke kemudahan kuarantin di dalam dinding kontena. Seorang wanita bernama Goethe sedang meminta anak perempuan Scott, Kate, untuk melihat selepas anak-anaknya. Goethe berkata bahawa dia akan melakukannya masuk ke kota orang mati untuk mencari harta karun tertinggal di sana. Dia bercadang untuk memasuki bandar orang mati dengan bantuan orang dalam, Lily, seorang wanita pengawal asrama. Sementara itu, Scott tiba-tiba bermimpi tentang masa lalunya apabila dia terpaksa membunuh dirinya sendiri isteri kerana telah bertukar menjadi zombie. Selepas beberapa pertimbangan, Scott akhirnya bersetuju kepada misi yang pernah ditawarkan oleh Tuan Tanaka. Tidak lama selepas itu, Scott mula merekrut orang dia tahu untuk menyertai pasukannya, termasuk Maria dan Vanda. Mereka adalah bekas pasukan elit, dan menawarkan ganjaran sebanyak $15 juta untuk setiap daripada mereka termasuk Scott sendiri. Kemudian, yang lain ialah Peter, seorang juruterbang helikopter, untuk $2 juta, dan YouTuber memburu zombie, Guzman, untuk $500,000. Dieter, pemecah selamat penggodam dengan ganjaran $250,000, dan baki wang untuk keperluan kecemasan. Selepas mereka selesai merekrut ahli pasukan, mereka segera menyediakan kegemaran mereka senjata, yang kemudiannya mereka gunakan untuk berurusan dengan zombie. Keesokan harinya, Guzman juga membawa kawan-kawannya, Damon dan Chambers untuk menyertai misi. Tuan Tanaka kemudian meneruskan untuk menerangkan strateginya secara terperinci tentang misi mereka untuk dilaksanakan. Rancangannya ialah selepas mereka semua berjaya menembusi tembok sempadan, mereka semua akan menerobos semua zombie sehinggalah mereka sampai ke bangunan di mana selamat terletak. Sebaik sahaja mereka telah memasuki bangunan, petes kemudian akan pergi ke atas bumbung untuk menyediakan helikopter. Manakala yang lain akan mengikut Dieter ke peti keselamatan, di mana mereka akan mendapatkan semula semua wang itu. Setelah semuanya selesai, mereka semua akan pergi ke tempat petes dengan wang itu. Tambahan pula, mereka akan melakukannya ditemani oleh salah seorang anak buah Tanaka yang akan mengawasi mereka untuk memastikan mereka tidak melakukannya ambil semua duit. Mereka juga mempunyai 1 hari untuk menyelesaikan misi, sebelum kerajaan meletupkan senjata nuklear ke atas keseluruhannya bandar Las Vegas. Kemudian pada malam itu, Scott meminta Kate untuk membantu dia masuk melintasi sempadan. Dia menawarkan Kate $15 juta untuk membayar untuk anak-anak persekolahan di kamp.
Malah, Kate adalah seorang sukarelawan di kem kuarantin, dan dia secara tidak langsung boleh membenarkan orang ramai memasuki bandar mati. Keesokan harinya, mereka menaiki pesawat bas, dan memulakan perjalanan mereka ke perkemahan. Apabila mereka tiba, mereka bertemu dengan Lily, yang akan membawa mereka ke bandar Las Vegas. Kate kemudian menyedari bahawa Goethe, yang telah menjemput dia untuk memasuki kota orang mati, sudah meninggalkan kem. Dia kemudian menjadi marah, dan segera menumbuk muka Lily. Ternyata Lily tidak tahu bahawa Goethe mempunyai seorang anak, yang menyebabkan dia membenarkan Goethe untuk memasuki Los Angeles. Akibatnya, Kate bertanya datang bersama Scott untuk mencari Goethe. Scott pada mulanya menolak permintaan Kate. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Tetapi selepas Kate mengugut untuk pergi bersendirian, Scott pergi terpaksa membiarkan anak perempuannya menyertai misi itu. Bukan sahaja Kate, tetapi Lily juga bertanya kepada Scott untuk menambah seorang lagi ahli, Bert, kerana dia perlukan bantuan Bert di dalam bandar. Mereka kemudian mula misi mereka dan memasuki wilayah zombie. Baru sahaja mereka memasuki bandar, mereka tiba-tiba terdengar bunyi raungan yang kuat menghampiri mereka, yang ternyata mengaum harimau zombie. Mereka panik pada mulanya, tetapi ia bertukar keluar harimau itu hanya lalu dan telah tiada niat untuk menyerang mereka. Selepas kejadian itu, Lily segera menghampiri Bert dan cuba meminta pistolnya. Kemudian, sekali Bert memberikan pistolnya, Lily tiba-tiba menembak dia di kaki, mendakwa bahawa mereka memerlukan untuk menawarkan pengorbanan kepada zombie. Maria menyangka bahawa Lily telah mengkhianati mereka semua. Tetapi menurut Lily, dia berbuat demikian kerana jika mereka tidak memberikan pengorbanan, mereka akan menjadi berhadapan dengan zombie yang jauh lebih bijak daripada zombie biasa, atau biasa dirujuk kepada sebagai zombie alpha. Selain itu, sebab mengapa Lily menggunakan Bert sebagai mangsa kerana sering melakukan perkara yang tidak baik kepada wanita di kem kuarantin. Selepas mendengar ini, seluruh pasukan akhirnya bersetuju untuk menjadikan Bert sebagai pengorbanan supaya mereka boleh melalui bandar tanpa diserang oleh zombie alpha. Tidak lama kemudian, deratus zombie dan salah seorang pengawal peribadinya datang, dan segera membawa Bert pergi ke suatu tempat. Apabila Bert tiba di bangunan itu, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh zombie alpha. Sehinggalah salah satu zombie yang dikenali sebagai Raja Zombie tiba dan mengubahnya menjadi zombie alpha. Selepas perjalanan yang panjang, mereka terpaksa melalui sebuah bangunan untuk ke bangunan yang mereka tuju. Kesudahannya bahawa terdapat banyak zombie di sana yang telah lama berhibernasi atau tidur masa. Oleh kerana tidak ada cara lain, mereka tidak mempunyai pilihan tetapi untuk melalui gerombolan zombie. Scott memimpin mereka melalui zombie dengan menandakan laluan yang boleh dilalui. Namun, semasa dalam perjalanan, lelaki Tanaka, Martin, membuangnya kayu ringan, menyebabkan Chambers yang berada di belakang dia untuk berjalan ke arah lain. Malangnya, sambil dia cuba keluar dari kawasan zombie, dia secara tidak sengaja terlanggar salah seorang daripada mereka, menyebabkan zombie terjaga dan mahu menyerangnya. Chambers cuba melawan zombie secara teratur untuk keluar dari tempat itu. Tetapi malangnya, Martin kemudian menutup dan mengunci pintu pergi bilik terperangkap dalam kerumunan zombie. Guzman yang melihat zombie menyerang kemudian bertanya tentang Martin lokasi bilik. Sebaliknya, Martin berkata demikian dia tidak tahu apa yang telah berlaku kepada Chambers. Tidak lama kemudian, Chambers tiba-tiba keluar daripada tingkap. Walau bagaimanapun, kerana dia telah dikelilingi oleh zombie, Chambers memberitahu Guzman untuk segera keluar dari situ. Guzman adalah juga terpaksa menembak petrol yang Chambers sedang membawa. Selepas mereka sampai ke destinasi mereka, Scott mengarahkan semua orang untuk melaksanakan tugasan mereka dengan Peters dan Maria menuju ke bumbung bangunan untuk menyediakan helikopter. Martin dan Lily bertanggungjawab menjaga keadaan di luar bangunan terkawal. Peti besi itu akan dibuka oleh Vander, Dieter, dan Guzman, manakala Scott dan Kate ditugaskan untuk memulakan penjana. Tanpa sebarang kelewatan, mereka semua segera berangkat untuk melaksanakan tugasan mereka. Lily dan Martin yang berada di atas pengawal di luar tiba-tiba memprovokasi penampilan Ratu Zombie tanpa sebab yang jelas, agar Martin dapat menangkap Ratu Zombie. Pengawal peribadi Ratu Zombie yang melihat kejadian itu cuba menyerang Martin. Tetapi pada akhirnya, Lily berjaya menembak dan menewaskan pengawal peribadi itu zombie.
Ternyata Lily melakukan ini tolong Martin, yang sebelum ini dikatakan bahawa dia memerlukan darah Ratu Zombie untuk membuat kajian tentang darah. Walau bagaimanapun, nampaknya Martin telah berbohong kepada Lily kerana tujuan sebenar beliau adalah untuk mengambil ketua Ratu Zombie, supaya mereka boleh mencipta tentera mayat hidup yang boleh dikawal. Apabila Lily melihat ini, dia cuba memberi amaran kepada Martin bahawa jika Raja Zombie berjaya mencari badan Ratu Zombie, perjanjian mereka sebelum ini akan menjadi sia-sia. Di sisi lain, selepas Scott dan Kate berjaya menghidupkan penjana Petrus dan Maria segera menaiki lift ke atas bumbung, manakala Wanda dan yang lain menuju ke tempat peti besi itu terletak. Selepas sampai ke peti besi, mereka bertiga berhadapan dengan beberapa zombie sehingga mereka akhirnya berjaya membersihkan seluruh tempat itu. Selepas meletupkan pintu pagar, mereka bertiga cuba mencari beberapa zombie yang mereka akan gunakan sebagai umpan untuk melepaskan semua perangkap maut. Setelah perangkap berjaya dilepaskan, Dieter mula menggunakan kemahirannya untuk membuka kunci selamat. Sementara itu, Petrus nampaknya menghadapi masalah memulakan helikopternya, yang telah didapati rosak dalam beberapa bahagian. Lebih-lebih lagi, helikopter itu terbakar semasa Petrus sedang mengacau enjin. Dekat pada masa yang sama, semasa mereka menonton berita, ternyata Presiden telah berpindah majukan tarikh pengebomannya pada 1 hari. Pada permulaan filem, kita ditunjukkan seorang lelaki bernama Louis di telefon dengan teman wanitanya, Benna. Louis, yang sebelum ini tinggal di luar bandar, mengambil sedikit masa untuk bertemu Benna. Bagaimanapun, Louis berkata bahawa dia perlu terlebih dahulu menjemput abangnya, yang baru sahaja datang dibebaskan dari penjara. Perjalanan bermula pada hari yang sama. Louis membeli barang terpakai kereta yang diimpikan selama ini. Dia terpaksa berurusan dengan beberapa orang anggota polis sepanjang perjalanannya akibat kepantasannya yang melampau. Setibanya di balai polis, dia segera menyelesaikan masalah dengan lesen memandu serta pendaftaran keretanya, dan pada masa yang sama dia pergi untuk menjemput abangnya, Fuller. Tidak lama selepas itu, Fuller yang baru dibebaskan, masih terus berkelakuan seperti yang dia lakukan sebelum ini dengan membeli radio set dan memasangkannya ke dalam kereta Louis. Bagi yang tidak tahu apakah radio ini, radio CB atau radio band warga adalah radio yang membolehkan dua hala komunikasi antara individu. Di kebanyakan negara, pemandu truk biasanya menggunakan radio ini untuk mendapatkan maklumat tentang cuaca atau lokasi. Walau bagaimanapun, mereka tidak tahu bahawa masalah besar akan datang tidak lama lagi. Mereka berdua hasil daripada radio yang baru dipasang ini. Fuller malah cuba bergurau salah seorang pemandu lori bernama Rusty Nail. Fuller memberitahu Louis untuk menyamar sebagai wanita, yang dia lakukan sebagai Candy Kane. Pada mulanya, mereka berdua hanya mahu melakukannya untuk keseronokan, semasa melalui perjalanan yang jauh. Tetapi keadaan menjadi lebih teruk apabila Rusty Nail sebenarnya percaya bahawa Candy Kane benar-benar menyukainya. Selanjutnya, lebih-lebih lagi, dia tidak pernah merasakan cinta seorang wanita dalam masa yang lama. Selepas mendengar godaan Candy Kane yang semakin memuncak, Fuller kemudian merancang untuk menggoda lelaki ini dengan menjemputnya ke sebuah motel di mana mereka akan melakukannya akan tinggal selama 1 malam. Apabila Fuller ingin membuat tempahan, dia tidak dapat mendaftar masuk serta-merta kerana dia terpaksa menunggu seorang lelaki yang menjerit kepada penyambut tetamu. Selepas itu, Fuller masuk semula ke dalam kereta dan menyuruh Louis terus memikat Rusty Nail. Akibatnya, Louis menjemput lelaki itu untuk datang ke Lone Star Motel, di mana mereka akan bertemu antara satu sama lain di bilik nombor 17. Tetapi nombor bilik itu bukan milik mereka, sebaliknya, itu adalah nombor bilik seorang ahli perniagaan yang pernah dilihat Fuller di majlis resepsi. Lebih teruk lagi, Rusty Nail tetap cuba datang ke hotel walaupun hujan renyai di luar. Nah, dengan mengandaikan bahawa gurauan mereka telah berjaya, Louis dan Fuller terus mencuri dengar bilik sebelah. Malah, mereka kini menumpang di bilik motel bernombor 18. Tetapi keadaan serta-merta menjadi tegang apabila mereka tidak mendengar sebarang ketawa ketika itu tetapi sebaliknya hanya mendengar bunyi seseorang dipukul. Louis kemudian memanggil salah seorang penyambut tetamu hotel, tetapi penyambut tetamu hanya mengatakan bahawa syaratnya di bilik sebelah baik-baik saja dan tiada siapa yang tinggal di sana. Pada waktu pagi, Louis, yang baru bangun tidur mula kelam kabut apabila melihat polis sudah ada di kompleks hotel.
Tidak diketahui dengan tepat apa yang berlaku, tetapi polis berkata mereka menemuinya seorang lelaki tersungkur di tengah jalan. Dan setelah mengetahui identitinya, ia bertukar bahawa lelaki itu adalah penghuni bilik nombor 17. Nah, ia adalah jelas bahawa semalam gurauan malam bukan lagi gurauan, tetapi telah bertukar menjadi tragedi untuk semua orang. Ini termasuk seorang ahli perniagaan yang terpaksa koma ketika Rusty Nail mengoyakkan tulang rahangnya. Bagaimanapun, polis perlu mengumpul bukti lanjut untuk menentukan sama ada tindakan ini membawa kepada pemandu lori. Fuller dan Lewis kemudian mendaftar keluar dari motel dan meneruskan perjalanan untuk mengambil Vanna. Tetapi mereka tidak menyangka untuk mengetahui bahawa Rusty Nail masih mencari susuk candi Kane di tengah perjalanan mereka. Semasa perbualan, Rusty Nail berkata bahawa dia telah memandu sepanjang hari untuk mencari candi Kane yang dicintainya. Tetapi Fuller masih tidak berniat untuk meminta maaf kepada lelaki itu, sebaliknya melemparkan makian kepada Rusty Nail. Akibatnya, keadaan menjadi lebih teruk, sebaik sahaja mereka mendapati lelaki itu mengekori mereka sejak petang. Pada masa yang sama, bekalan petrol kereta itu kehabisan, oleh itu mereka perlu mengelaknya secepat mungkin dengan membuat pusingan tajam. Nasib baik ada stesen minyak sepanjang perjalanan, yang Fuller mengambil kesempatan untuk mengisi minyak. Sementara itu, Lewis masuk ke dalam kedai kecil untuk menghubungi polis dan melaporkan bahawa mereka terperangkap di stesen minyak. Dan nampaknya Fuller melihat seorang lelaki yang telah baru sampai di lokasi. Lelaki itu membuat langkah yang mencurigakan ketika dia menghampiri pasar mini sambil membawa kayu baseball bersamanya. Lewis yang melihatnya terpaksa meninggalkan pasar mini itu sebagai sebaik sahaja dia ternampak dia. Susulan itu, sangkaan mereka benar apabila lori misteri itu pemandu mengekori mereka. Lewis tidak mempunyai pilihan lain selain menerobos mana-mana jalan yang gelap sehingga dia tidak menyedari ia adalah jalan mati. Tambahan pula, pemandu lori itu sudah berada di belakang mereka, kereta, dan dia bergegas ke Lewis dan Fuller. Tetapi tanpa diduga, dia hanya berniat untuk kembali kad ATM Lewis yang dia tinggalkan di kedai serbaneka kerana dia tergesa-gesa. Mengenai kenapa dia membawa kayu baseball ke pasar mini, ternyata lelaki itu cuma nak periksa tekanan tayar. Saya fikir kehidupan mereka akan berakhir di tempat ini, tetapi mereka hanya dikejar oleh lelaki biasa. Selepas itu, keadaan mula tenang apabila pemandu lori mula meninggalkan tempat itu. Namun, mereka terkejut apabila paku berkarat yang sebenar mula muncul di hadapan mereka pada saat itu juga. Jelas bahawa dia benar-benar serius untuk mengejar Lewis dan lebih penuh. Jadi tidak banyak yang boleh mereka lakukan pada ketika itu selain mengelak sepantasnya mereka boleh dan kemudian merempuh sebatang pokok. Akhirnya, mereka tidak dapat berhenti selepas Rusty paku kerana dia berniat untuk menyemat mereka dengan kenderaan jumbonya. Fuller kemudian cuba meminta maaf pada masa itu, dan Rusty Nail akhirnya pergi dari tempat itu. Selepas kejadian malam tadi, nampaknya kereta Lewis baru sahaja dibaiki, dan Fuller tidak lagi berminat untuk bermain dengan radio set kereta itu. Keesokan harinya, Lewis akhirnya dapat bertemu dengan Vanna yang telah menunggu selama beberapa hari. Pada saat ini, mereka juga telah diperkenalkan kepada rakan Vanna, Charlotte. Tetapi Charlotte tidak boleh pergi bercuti dengan mereka kerana dia sudah ada janji temu dengan mereka kawan dia yang lain. Lewis dan Fuller tidak boleh bertindak pelik lagi dengan kehadiran Vanna, kerana mereka tidak memberitahu mereka tentang apa yang telah berlaku kepada mereka sebelum ini. Fuller yang berpendapat bahawa keadaan telah kembali normal cuba mengajak Lewis dan Vanna untuk minum di sebuah bar yang berdekatan dengan motel mereka. Sebaik sahaja mereka mula mabuk, Vanna mabuk diganggu oleh beberapa orang lelaki yang kelihatan berniat buruk terhadapnya. Pada ketika itu, Lewis segera muncul untuk mengalahkan lelaki itu, dan Fuller kemudian menjemput mereka berdua untuk meninggalkan tempat. Apabila Lewis tiba di motel, nampaknya dia keletihan dan dia tertidur serta-merta. Nah, Fuller mengambil kesempatan ini untuk mendekati Vanna, yang bersendirian di dalam bilik tanpa disedari oleh Lewis. Dan Fuller mula menggoda Vanna. Pada masa yang sama, Lewis terpaksa bangun dari tidurnya selepas dia mendapat panggilan daripada penyambut tetamu hotel. Dan apabila telefon diangkat, suara itu bukan dari penyambut tetamu hotel tetapi dari Rusty Nail.
Louis yang panik terus ke bilik Vanna dan dia tidak menghiraukan lagi abangnya itu bersendirian dengan teman wanitanya. Tetapi yang paling penting, Louis berjaya memberitahu lebih lengkap bahawa Rusty Nail mula berminat dengan teman wanitanya, Vanna. Tanpa mereka segera bergegas keluar dari hotel, apabila mereka menyedari apa yang berlaku, tidak pasti ke mana mereka mahu pergi pada waktu lewat ini. Tetapi ternyata Rusty Nail juga telah memberi mereka kod melalui papan tanda jalan dengan rupa kerja dicetak padanya. Oleh itu, Fuller menarik diri ke tepi jalan dan mereka bertiga segera keluar dari kereta untuk memeriksa bahagian belakang batang. Ia tidak diketahui dengan tepat bagaimana, tetapi Rusty Nail telah meletakkan semula radio sip yang telah dibuang oleh Fuller. Dia melakukannya untuk berkomunikasi dengannya mereka melalui radio. Vanna, sebaliknya, langsung tidak tahu apa yang sedang berlaku. Tetapi dia mula faham sebaik sahaja dia mendengar jeritan rakannya sendiri, Charlotte. Mereka segera menyedari bahawa Charlotte telah diculik oleh Rusty Nail. Tambahan pula, ketiga-tiganya daripada mereka dilarang melaporkan kejadian itu kepada polis. Pada ketika ini, Fuller, Louis dan Vanna telah diberitahu untuk berhenti dan mengikut arahannya yang seterusnya, yang akan dijelaskannya kemudian. Arahan ini bertukar eksklusif untuk Fuller dan Louis, yang diberitahu untuk memasuki salah satu ruang makan berbogel sepenuhnya kali ini. Rusty Nail nampaknya cuba menawarkan kesan pencegahan kepada mereka berdua dengan memberitahu mereka bagaimana perasaan dimalukan oleh orang lain. Jelas sekali, tindakan ini berkaitan dengan Rusty Nail sendiri yang dimalukan selepas sebelum ini memasuki bilik lelaki iaitu bilik ahli perniagaan. Ia tidak berhenti di situ sahaja, mereka bertiga disuruh datang semula ke tempat yang jauh dari pekan. Seperti yang dapat dilihat, Rusty Nail memilih untuk bertemu mereka di kawasan yang dikelilingi sepenuhnya oleh ladang jagung. Pada ketika ini, mereka menyedari bahawa Rusty Nail benar-benar mahu menabrak mereka dengan trak besarnya. Selepas melihat trak itu meluncur laju ke arah mereka, mereka segera berlari ke ladang jagung. Mereka terpaksa berpecah antara satu sama lain pada masa ini, yang akan menjadi peluang untuk Rusty paku. Akhirnya, Vanna telah diculik, malah satu-satunya kereta Louis ditemui terbakar selepas itu kejadian itu. Nasib baik, Fuller dan Louis masih dapat mendengar satu maklumat, yang mana mereka berdua diarahkan untuk datang ke sebuah hotel bernama Medford, dan melawat salah satu bilik hotel berjumlah 17. Mereka segera meninggalkan ladang jagung dan bergegas mencuri kereta yang diletakkan di situ. Selepas Fuller berjaya mencuri kereta itu, mereka mula mencari lokasi sebuah motel yang telah disebut oleh pemandu lori. Sebaliknya, kelihatan Vanna sudah berada di dalam bilik yang ditawan oleh lelaki itu. Seperti yang kita lihat, Rusty Nail seolah-olah telah merancang sesuatu yang akan membunuh Vanna sekelip mata. Dia juga sengaja menelefon polis mengatakan bahawa jenayah telah berlaku baru sahaja berlangsung di motel. Beberapa minit kemudian, Louis dan Fuller telah tiba di hotel Rusty Nail telah menyebut. Tetapi mereka tidak menemui sesiapa pun di bilik 17. Berkarat Nail rupanya hanya mahu mengulangi gurauan yang mereka berdua lakukan sebelum ini. Selain itu, nombor bilik juga betul-betul sama, dan Rusty Nail berada di nombor bilik 18. Fuller kemudian merancang untuk memasuki bilik melalui pintu belakang secara rahsia tanpa perasan lelaki misteri itu. Bagaimanapun, pemandu lori itu sudah meramalkan pergerakan Fuller, dan Fuller terpaksa dibuang keluar dari bilik. Fuller yang telah melihat Vanna sedang ditawan sambil menghadap pistol, masih sempat menjerit kepada Louis supaya tidak membuka pintu. Akibatnya, Louis tidak membuka pintu kerana dia mendengarnya, tetapi dia tidak dapat melihat Rusty Nail, yang telah melarikan diri dengan traknya. Tidak lama selepas itu, polis tiba di motel, di mana ketibaan mereka disambut oleh kematian penyambut tetamu hotel. Pegawai polis langsung tidak tahu bahawa mereka tidak dibenarkan membuka pintu. Bilik nombor 18. Dalam keadaan ini, Louis mula panik kerana masih perlu menyelamatkan diri Fuller yang hampir dilanggar paku Rusty. Nasib baik, kali ini Louis dapat menyelamatkan Vanna, yang hampir ditembak ketika itu, serta Fuller, yang dia telah tinggalkan kerana dia terdesak untuk menyelamatkan Vanna. Akibatnya, lori yang dipandu Rusty Nail terus terbabas ke dalam motel. Akhirnya, pemandu misteri itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi dan ternyata Charlotte masih hidup.
Susulan kejadian itu, Louis dimaklumkan oleh salah seorang pegawai bahawa pelakunya adalah seorang pemandu lori yang bekerja untuk pembuatan Cube Ice syarikat. Sudah tentu, Fuller dan Louis terkejut dengan apa yang baru mereka dengar, terutamanya kerana mereka tahu bahawa truk Cube Ice lelaki itu telah dilanggar oleh Rusty Nail pada masa lalu. Dan sebelum filem itu tamat, mereka masih dapat mendengar Rusty Nail, yang bertanya tentang cuaca radio dengan menala ke setiap saluran yang terdapat pada radio truk yang satu lagi. Terima kasih kerana menonton channel kami. Tolong beri sokongan anda dengan layari peti deskripsi channel ini di bawah. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih.